Okay guys, kita berpeluang lagi untuk explore satu topik baru. Topik adalah pembangunan web menggunakan Cordula. Yang mana Cordula ni adalah satu kemudahan seperti MIT App Inventor. Yang mana kita akan banyak menggunakan block coding ataupun block programming. Ini mungkin lebih sesuai kepada orang yang baru nak bermula buat mobile apps, tetapi kurang pengetahuan ataupun pengalaman dalam bidang pengaturcaraan komputer. Jadi apa yang kita akan cuba buat, saya akan pisahkan video ni kepada beberapa episod siri yang mana kita akan bermula menggunakan Cordula daripada awal, macam mana kita nak buat antarmuka mobile apps menggunakan Cordula, dan nanti apps kita ni kita boleh test pada Cordula Companion. Cordula Companion ni korang kena install dalam phone untuk kita cuba ataupun test apa yang kita bangunkan dalam Cordula untuk kita cuba dalam telefon kita lah. Dan ini adalah video pengenalan. Saya bercerita sedikit tentang Cordula, macam mana kita memulakan projek dengan Cordula, dan kemudian kita akan ikuti dengan beberapa dekorasi, plugin untuk mencantikkan interface antarmuka kita, dan kemudian kita akan bawa kepada proses seterusnya, iaitu hantar data kepada online database pengkalan data. Untuk pengkalan data yang kami pilih kali ini adalah kami akan gunakan Google Spreadsheet. Sebenarnya ada beberapa pilihan, contohnya kita ada TinyDB untuk kita simpan dalam local ataupun database setempat, pengkalan data setempat, ataupun kita boleh gunakan Firebase. Cumanya kali ini untuk siri video kali ini saya akan tunjukkan macam mana nak menggunakan Excel. Macam mana nak gunakan Google Spreadsheet untuk kita buat satu apps menggunakan Cordula, mobile apps ya. Dan saya rasa mungkin sedikit logik, pengetahuan logik diperlukan, bukannya programming lah. Kita tak akan gunakan programming dalam tutorial kali ini, tak akan menggunakan sangat programming, coding yang mungkin siapa-siapa biasa dengan Python, PHP, Java ataupun yang seangkatan dengannya. Ini tidak memerlukan sangat bahasa pengaturcaraan. Cuma kita kena ada logik, pengalaman logik sikit lah. Logik tu maksudnya logic flow. Maksudnya apa yang kita akan buat selepas ni, selepas tu, selepas ni. Untuk video kali ni saya akan mulakan dengan penggunaan Cordula. Boleh dapatkan Cordula di cordula.io. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak lihat interface Cordula untuk kita memulakan pembangunan mobile apps menggunakan block programming. Subscribe jangan lupa. Guys, ini adalah antarmuka Cordula.io. Dia adalah satu servis perkhidmatan online yang percuma. So kalau nak mulakan, kita kena register dululah. Pergi ke cordula.io, klik ni, create app. So ini adalah interface untuk kita login. Kalau nak masukkan guna email dan password, silakan. Kalau nak mudah, ambil yang ni. Ambil yang bawah ni, option yang bawah ni kan, Google account. So masuklah kepada menggunakan Google account masing-masing, yang tu lebih mudah lah. Tak perlu kita nak ingatkan macam-macam password. Baik. So ini kita akan nampak banyak projek kat bawah ni dalam Cordula.io. Kalau tak nampak projek-projek ni, korang pergilah type cordula.io. Type balik dan masuk ke sini untuk nampak dia punya senarai projek yang kita dah buat. Kalau belum buat, ni kosong lah. Kalau first time nak buat, pergi klik kepada create project. So projek yang seterusnya kita nak buat adalah projek asas Cordula. Mungkin kita letakkan sebagai asas. Saya nak buat G Sheet apps yang boleh connect dengan G Sheet lah.
Google Sheet, sorry. Okay, app G Sheet sebagai DB je lah. DB tu database lah. App G Sheet DB. Okay, kemudian yang ni kita biarkan dulu. Klik finish. Dan perkhidmatan Cordula akan sediakan satu interface macam ni. Macam tu. Okey, so saya besarkan sekejap. So kita akan dapat skrin yang pertama, iaitu skrin Cordula kita. Okey, Cordula kita. Macam mana nak buat apps menggunakan Cordula. Pertama dia adalah elemen skrin ini. So kita akan nampak sebelah kiri ni adalah apa yang dinamakan sebagai palette. So apa-apa GUI elemen di sini, contoh macam layout, ataupun Google Services, Connectivity, Utility, Storage dan User Interface, boleh kita ambil daripada sini, sebelah kiri ni. So kalau kita nak klik and drag, kita boleh masukkan ke dalam screen. Dan kemudian ini adalah screen kita punya preview, apa apps yang kita nampak kat sini dan apa elemen-elemen dia boleh nampak di bahagian ini. Dan sebelah kanan ini adalah elemen komponen dalam bentuk kotak ni je lah, objek kotak. Dan sebelah kanan sekali ni adalah properties. Jadi kalau sekarang ni kita cuma ada satu elemen, iaitu screen kita. Kita boleh lihat kat sini adalah senarai properties dia. Contoh kita nak tukar background color. Okay. Kita nak tukar background color contohnya. Okay, kita nak tukar background color. Contohlah, kita tak nak dia warna putih, kita nak warna teal contoh dia. Okay, pilih di sini background color dan pilih warna dalam color picker ni dan klik set. Okay, dia berubah warna. Then kalau nak tukar dia punya apa namanya tu? Sekejap. Scrollable title, tajuk dia. Mungkin kita boleh letak kat sini. Borang, ini adalah kita nak buat borang kita nak buat borang terima input maklumat user. Maklumat staff. So nanti kita boleh key in data di sini dan kemudian kita boleh tukar dia punya advance. Cuba tengok advance ada apa, tak ada apa-apa sangat. Okey, setakat tu cukup. Kemudian kita nak masukkan, bila kita nak masukkan ke dalam screen ini, kita perlukan yang dinamakan sebagai layout. So layout pertama yang kita akan belajar hari ini, kita lihat general layout. Jika layout general, kita ada vertical arrangement. Gunakan vertical arrangement ni untuk susun elemen kita dari atas ke bawah. Senang sikit. So nampak di sini. Ini nampak ni. Tadi silap, sepatutnya tak perlu tukar background color kepada screen. Dia akan diganti oleh kita punya elemen nanti, elemen atas ni, elemen atas. So kita akan tukar height dia memenuhi semua screen dan kita nak supaya dia use round cut dan is cut macam ni. Dan background color, okey, tak apa, kita maintain warna yang sedia ada. Nanti kalau ada peluang kita akan tukar. Clickable tak nak. Okay. So ini adalah layout kita untuk kita susun elemen-elemen macam text box. Okay. Text box, button semua tu lah. So contoh text box yang kita ada kat sini adalah text box. Dia dalam user interface. Mungkin saya akan masukkan beberapa elemen. Contohnya macam button kita akan masukkan kemudian. Kita ada text box. Scroll ke bawah. Itu adalah text box. Okey, klik and drag pergi ke sini. Okey, untuk text box kita ni, kita akan pastikan dia height dia automatic ikut content dan width dia adalah penuh screen. Nak bold text, kalau nak besarkan, kita terus besarkan. Nampak sikit lah, jelas sikit. Kalau kita besarkan dia punya size font. Kemudian kita akan tukar hint dia. So, saya tak gunakan label sekarang ni, saya gunakan hint saja. So, saya letak ID staff. Yang mana ID staff text box ini akan terima ID staff yang kita nak masukkan lah.
Sebelum tu saya nak adjust dulu dia punya read only, bukan, jangan. Kita nak adjust dulu, mungkin bold ke, boleh. Background color maintain. Advanced properties ada tak? So rasa ini tak perlu kot. Okay, so ID kepada text box ini, kalau korang perasan ID kepada text box ni dia default dia text box 1. Kalau text box yang kedua nanti text box 2. So boleh tak kita rename dia supaya lebih relate lah kepada content yang kita nak masukkan. Contoh macam kita bagi nama dia ID staff. Untuk represent bahawa text box ini akan terima data ID staff. So right click, seterusnya, bukan right click, saya rasa kat sini. Okay. Text box yang kedua saya nak masukkan nama, saya right click dan duplicate. Itu adalah cara yang lebih mudah. Boleh saja korang pergi ke sini user interface dan cari text box. Tapi kalau duplicate macam ni, kita dah dapatkan elemen yang seragam ataupun properties yang seragam dan kita boleh rename. Rename di sini. Rename ke atas ni. Kita akan bagi ID nama. Nama staff. Nampak macam tu. So nama-nama ID ni semua, elemen-elemen ini akan kita bawa kepada video yang seterusnya. Okey, kita akan bawa kepada video yang seterusnya. Jadi seloknya kita maintain yang ni yang sama. Dan kemudian kita ada satu lagi data iaitu jabatan. Saya rasa jabatan saya tak nak pakai. Saya boleh delete. Okey. Boleh right click dan delete. Delete je terus. Cut menggunakan button delete. Okey. Untuk jabatan, maklumat jabatan, saya nak masukkan spinner. Spinner ni. Spinner. Kenapa saya perlukan spinner? Sebab saya nak letakkan ni, kita tukar nama dia. Jabatan. Saya nak supaya ada senarai di situ. Sini automatic senarai. Jabatan multimedia, jabatan komputer, jabatan kemahiran. Okey, font bold, nak bagi nampak. Nak memudahkan dia nampak, so saya bagi dia bold. Spinner color, yang ni saya nak nampakkan dia lagi, so saya gunakan warna hitam. Spinner text size, ni pun saya besarkan sikit, mungkin 18. Font size, okay. Then last item adalah button. Button sama juga tempatnya, ada di bahagian ni, di bahagian user interface dan bahagian atas sekali, B untuk button. Kalau nak mudah, korang boleh klik kat sini, type button. Cara macam tu pun boleh. Lepas tu kita klik and drag, tarik ke bawah ini. Macam biasa, button ni pun saya akan bagi dia okey, macam tu. Ini adalah text box mengatakan bahawa kita akan simpan data staff dan kita akan besarkan dia punya text box. Boleh tak? Saya maintain 18. Then kita ada interface yang lebih kurang macam itulah. So apa yang saya akan buat adalah apabila kita klik pada simpan data staff ni, dia akan pop. Okey, dia akan pop automatic. Ini saya letak 20. Oh, kecil sangat. Kita letak 40 saja nak bagi dia besar. Okey, klik. Boleh juga tambah macam ni, cuma dia tak akan responsif nantilah sebab dia melibatkan fix size yang kekal. Okey, dia akan susah nanti bila kita gunakan device yang berbeza. Okey, so sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4 elemen. So kalau nak test boleh saja, kita boleh gunakan Cordula, tapinya kita cuma boleh nampak
interface dia sajalah. Okey, nampak interface dia saja dan dia tidak boleh apa namanya tu? Berinteraksi. Button tak boleh berinteraksi. So sebelah kanan ni adalah phone saya. Saya akan menggunakan Cordula. Sebelum korang buat development, pergi ke Google Play, mana Google Play? Google Play Store dan cuba dapatkan ni Cordula Companion dan install dalam phone masing-masing. Okey, so cara macam mana dia berfungsi adalah ini install lah. Pastikan install. Kalau dah install bolehlah open terus. Cara dia adalah macam mana kita nak linkkan phone kita ni Cordula Companion ataupun player dia ni kepada projek yang kita tengah buat. Pergi kat sini test connect to companion. Okey, test connect to companion. Test connect to companion. So bila kita buat connect to companion, dia akan prepare satu apa namanya? QR code. So daripada phone kita sebelah kanan ni, phone saya sebelah kanan, kita boleh scan menggunakan QR code reader yang disediakan dan dia akan connect kepada projek ataupun server Cordula dan dia akan terus hantar projek tu kepada phone kita. Tu. Nampak? Dapat? Okey, dah dapat. So ini adalah interface yang kita buat. So kita boleh adjust lah. Buat apa pun yang kita klik kat sini dia tak akan berlaku apa-apa sebab kita tak ubah sesuai dia punya interaksi dia. So okey. So kalau ada apa-apa perubahan, contoh macam ni kan, ID staff ni saya tak tukar lagi. Klik nama staff. Saya tukar dia punya hint. Ini adalah nama staff. Saya enter. So by right, apa-apa perubahan tu dia akan terus update kepada interface dalam telefon kita. Nampak tak ni? Nama staff sudah berubah. So kita ada senarai. Okey, kita ada button. Button ni tak boleh nak buat apa-apa pun. Don't worry. Saya rasa button ini kita perlu 40 macam tak cukup. Try 50. Okey, so dia besar sikit macam tu lah. So accordingly kita boleh dia akan automatic refresh di sini ataupun bila kita klik test refresh companion start. So dia akan nampak interface macam tu lah. Tapi apa-apa pun kita tak akan berjaya buat apa-apa sebab tiada interaksi ataupun tiada event trigger detection dalam phone ataupun apps kita. So macam mana kita nak buat event detection? Kita boleh klik kepada blok ini. Okey. So blok ini akan memprogramkan. Contohnya macam kita nak supaya bila user klik kepada button dia keluar pop-up. Okey, dia keluar pop-up. So saya patah balik kepada designer. Tadi saya terlupa nak masukkan notifier. Ni notifier bawah ni. Tapi kalau kita search macam biasa senang je. Notifier dan kita klik, tarik kepada screen dan kita akan nampak benda ni lah. Saya besarkan balik kita punya apps editor ni. Saya dah masukkan notifier dan saya kembali kepada blok. Okey, dalam blok ini apa tadi event kita apabila user, sebab tak ada apa-apa event, tak ada programming ataupun tak ada algoritma yang disediakan dalam blok sini. So dalam Cordula ataupun seperti juga MIT App Inventor, dia perlukan kita masukkan dia punya sequence ataupun flow dia dalam blok. Tadi kita nak supaya button kita ni boleh berfungsi untuk paparkan user input ID dengan nama contoh dia. So kat dalam button ini ada satu pilihan ataupun kita namakan sebagai event trigger, iaitu apabila button 1 diklik, when button 1 klik. So saya klik di situ dan nanti dia akan pergi kepada canvas ni, kepada canvas ni. So apa yang kita nak apabila button 1 ni diklik adalah apps tersebut akan keluarkan pop-up. Pop-up saya suka gunakan notifier bawah ni. Notifier, dan dalam notifier ni dia ada satu option iaitu dialog box.
bukan yang ni, sekejap, dialog box, yang ni, choose dialog box ataupun simple image, bukan image, choose. Okey, ambil yang ni je lah, masukkan di sini. So cara bagaimana Cordula ni kita boleh menyusun dia adalah dia adalah dalam bentuk puzzle. So kalau kita perhatikan kat situ, nampak tak? Nampak tak? Dia ada cornet dan ada lekuk tu. So kalau cornet dan lekuk tu mesh, kita boleh tempel kat situ. Okey, tempel kat situ. Tempel dekat situ. Dan kat sini kita ada message title. Ini adalah text box. So dia akan keluarkan, bila button keluar, dia akan keluarkan dia keluarkan pop-up dan dia akan masukkan di sini dia punya tajuk kepada pop-up tersebut. Macam mana nak masukkan tajuk? Kita ambil daripada variable ni, text. Text ni saya tarik, klik ke sini. Okey, message dia apa? Message ni biasanya adalah apa yang akan appear dalam kotak besar tu lah. Dan kita ada title. Saya ambil teks yang sama ni, duplicate, masuk sini. Title dia apa? Apps simpan data staff. Contoh dia lah. Macam tu. Message dia apa? Message ni akan kita masukkan ID dengan nama. ID dengan nama. So, saya tarik kejap sebab ada satu proses lain. So, saya akan manage dia punya button. Pertama ni adalah OK. Saya akan keluarkan button OK di situ. Dan satu lagi, button saya nak dia blank je lah. Sebab saya tak nak confuse dengan beberapa button. Dan button tu boleh cancel. Okay, cancel. Bila kita tekan back button, dia akan hilang macam tu. So, message kat sini adalah kita nak capture data. Kita nak capture data daripada nama ni. Nama ni. Ni text box. Nama dan ID. Dua ni saya akan cuba paparkan dalam message box pop-up notifier kita. So, macam mana nak capture benda tu? Saya akan gunakan satu concatenation ataupun text joiner. Text joiner. Apa yang kita nak join? Kita cuba nak capture data ID dan nama. Okey, data ID dan nama. Macam mana nak capture data ID dan nama? Kita boleh gunakan text box. Text box biasanya dekat bawah ni, ID staff. Ini adalah nama kepada okey, silap. Kita nak capture text je, text dia. So, kalau nak dapatkan teks dia, kita kena ambil yang kat sini. ID text.text. So, maksudnya untuk text box ID staff dan elemen dia adalah teks. So, kita nak cuba paparkan dia kat situ lah. Okay. Dan seterusnya kita nak buat, kita duplicate je dulu nama kat sini. Nama staff. Okay, so ini ni kita boleh masukkan dalam blok ni. Yang ni kita boleh buat kat luar, no problem. Kemudian kita masukkan, joinkan dia. Okay. So itu akan menyebabkan dia keluar pop-up. Bila button klik keluar pop-up dan apa ID dan nama yang user keluarkan akan appear kat sini lah. Okay, kalau nak cantik sikit, kita adjust supaya kita boleh keluarkan. Okey, kita tambah join ni. Tambah join ni supaya ada tambahan string kat situ. Okey, saya nak tambahkan string. Okey. Kat atas ni saya akan masukkan satu message mengatakan selamat datang. Okey, dan untuk mengelakkan dia bersambung, saya buat BR supaya dia turun ke bawah. Macam tu lebih kurang. Dan saya akan duplicate. Kalau line tak berapa clear, dia akan delay macam tu lah. Okay, so saya bawa keluar. Sebelum keluar nama staff ni, saya akan masukkan satu string lain, iaitu BR untuk new line, BR dan nama. Macam tu. Okay. So nanti dia akan keluar selamat datang. Okay.
So, saya besarkan. Korang boleh buat screenshot dan nanti korang boleh tiru. Okey, so saya test klik sini, boleh tak test? Okey, kalau boleh test, saya refresh je lah. Saya refresh je dan kita lihat dalam apps kita ni kan. Okey, kita masukkan ID 123, contoh dia nama staff Carol. Contohlah. So, bila kita klik simpan data, dia dapat pop-up. Selamat datang 123 nama Carol. Okey, macam itulah lebih kurang. Nanti kalau korang nak susun dia punya display macam ni, apa teks yang display, korang boleh adjust dia punya block ni lah yang melibatkan join text box tu. So nampak macam mana disusun. Okey, nampak macam mana disusun. Okey, itu adalah peringkat permulaan yang mana kita akan sambung nanti video yang seterusnya supaya data-data ni kita boleh masukkan ke dalam database kita iaitu online Excel. Bukan Excel. Google Spreadsheet. Okey guys, jumpa lagi. So next time kita akan buat supaya data-data ni boleh disimpan dalam online database. Pastikan korang subscribe dan tanya apa-apa, komen, permintaan siapa, masukkan dalam komen video ni. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye-bye.